Daripada parti itulah, parti mana lagi. Dan parti itu jugalah hari ini mengeluarkan di dalam Harakah Daily. Dia kata apa? Ni orang yang sama yang kata bahawa Hadi bermimpi jumpa Nabi tu kan. Tak apalah. Calon PAS tidak terlibat dosa besar, akhlak mulia. Okey. Dia kata calon PAS mestilah yang tidak terlibat dengan dosa besar dan juga mestilah seorang berakhlak mulia. Okey, baguslah. Saya setujulah ni. Itu pilihan dia lah. Okey. Tidak terlibat dengan dosa besar dan berakhlak mulia menjadi kriteria utama calon PAS yang bakal dipilih bertanding dalam PRN tidak lama lagi. Mursyidul Am Tuan Guru Ustaz Hasim Jasin berkata, tapisan calon akan dibuat pada mesyuarat Syura Ulama minggu depan. Agenda utama, kita akan menapis kelayakan calon-calon yang bertanding. Keutamaannya, tidak terlibat dengan dosa besar dan tidak pernah melakukan dosa-dosa kecil serta berakhlak mulia. Tidak berterusan melakukan dosa besar serta berakhlak mulia. Now, soalan saya, yang pertama sekali, macam mana dia nak tentukan dosa besar orang tu? Itu soalan saya. Yang pertama sekali, macam mana dia menentukan dosa besar orang itu? Timbul persoalan tuan-tuan. Macam mana dia nak cek dosa besar tak dosa besar tu? Soalan tu. Sebab apa? Kebanyakan dosa besar ini, ni saya nak bagi tahu, kebanyakan dosa besar ini dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tak ada orang buat dosa besar ni terang-terangan, tuan-tuan. Kecuali fitnah. Baik. So saya nak tanya pada PAS, adakah selepas ini PAS akan tolak calon-calon yang kalah fitnah? Kerana fitnah itu dikategorikan sebagai dosa besar. Tuan-tuan, fitnah dosa besar ni bukan saya yang cakap. Siapa yang cakap, tuan-tuan? Antara lain adalah Mufti Perlis, Mufti Pulau Pinang sendiri, yang mengatakan bahawa fitnah adalah satu dosa besar. Kita baca kenyataan, fitnah dosa besar tidak dapat ditebus. Mufti Pulau Pinang kata fitnah ini adalah satu dosa besar yang tak dapat ditebus. Kenapa tak dapat ditebus, tuan-tuan? Yelah, dia memfitnah orang itu, dia kena minta maaf dengan orang itu, dia juga kena minta maaf dengan Allah SWT. Lepas itu dia kena betulkan semua orang yang duk sebar fitnah dia. Semua yang ada sebar fitnah dia itu kena betulkan, dan mereka semua kena betulkan dan kena betulkan. Sebab dosa fitnah dia, tuan-tuan, berangkai. Dia berangkai. Bila kita cakap satu benda, orang ni duk sebar, semua percaya yang orang ni tak betul. Benda itu akhirnya yang kena dia. Walaupun dia dah minta maaf pada orang yang memfitnah dia, walaupun dia dah bertaubat pada Allah SWT, yang dia dah sampai gitu, dia sampai saham tu pada dia memfitnah ni, tuan-tuan. So dosa itu dosa besar. So saya tanya, adakah dosa-dosa orang yang memfitnah itu adalah mereka ini tidak boleh dan tidak akan dipertandingkan dalam pilihan yang akan datang? Saya bagi contoh, tuan-tuan. 8 November 2021, pemindahan spot Toto di Pokok Sena. Sanusi Makno, bekas Menteri Besar Kedah, dah bekas lah dia ni kan, telah membayar ganti rugi sebanyak RM120,000 kepada ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Seri Mahfuz, kerana kenyataan fitnah yang dihantar di Facebook. Nombor 2, Nasaruddin Tantawi telah memohon maaf kerana memfitnah Lim Guan Eng berkenaan dengan rundingan terus projek Penang. 26 Jun 2018, Masri Cik Noh, ahli Dewan Ulama PAS, orang kata telah kalah fitnah berhubung dengan tuduhan husam Musa seleweng tanah. 21 Mac 2019, Rozi Muhammad, Adun PAS, Tendung, tampil memohon maaf secara terbuka setelah memuat naik tanggap gambar palsu yang memetik Wan Azizah difitnah sebagai menyokong LGBT. 26 Jun, Husam didakwa terima dana DAP dan tokai judi. Wan Zawawi, CEO Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, telah kalah fitnah. 2 September, Khalid dituduh meluluskan pesta gay Wan Asimah, iaitu Gerakan Muslimah PAS, terpaksa memohon maaf kerana memfitnah YB Khalid. 3 Februari 2020, Niza, sokong konsep negara sekular, Razman Zakaria, Pesuruhjaya PAS Perak, telah diperintah oleh mahkamah membayar RM254,150 kepada Niza kerana memfitnah.
melalui artikel Sinar Harian bertarikh 2 Jun. 26 Februari 2020, DAP anti-Islam, DAP anti-Islam. Ketua Pemuda PAS Selangor Syahzan Humaizi diperintah bayar fitnah 80,000 kepada wakil DAP Teresa Kok Sohsim. 9 Julai 2020, menuduh Paulson menghasut memuji Islam. Muhammad Hafiz, Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang, didenda 100,000, telah kalah 100,000, kena bayar 100,000. Orang PAS juga. 22 Jun 2016, Pulau Pinang dituduh larang azan. Syahrudin Ibrahim, YDP PAS yang di-Petua Padang Serai, memohon maaf kepada DAP kerana fitnah DAP. 30 Ogos 2022, aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam. Ahmad Dusuki, AJK Dewan Ulama PAS, telah pun kalah saman terhadap Datuk Mujahid Yusof Rawa, dan disebabkan kalah dia kena membayar kos 11,000. 11 November 2022, Muhammad Syafiuddin Muhammad Nasir, Ketua Pemuda PAS kawasan Sikh, mengeluarkan kenyataan pengundi BN dan Pakatan Harapan akan masuk negara neraka. Itu takfiri. Takfiri ni puan, menuduh orang yang kafir sedangkan orang itu tidak kafir, itu pun satu dosa besar. So soalan saya, adakah mereka ini lepas ini takkan bertanding? So senarai itu ada dalam Facebook saya, kita tengok. Ataupun adakah mereka lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu berbuat perkara yang kamu sendiri tak lakukan? Mengapa kamu berkata perkara yang kamu sendiri tidak lakukan? Besar kemurkaan Allah. Itu surah ayat Quran surah As-Saff. Besar kemurkaan Allah, kamu berkata benda yang kamu tak lakukan. Tuan-tuan, kita nak cerita kan, jangan sembang kan? Jangan sembang. Ni geng-geng sembang ni banyak tuan-tuan. Kita nak cerita geng-geng sembang ni bukan main kan? Oh hebat, dia kata kami begini, kami begitu, kami begini, kami begitu. Hakikatnya hakikatnya tuan-tuan, sebenarnya itu semua kata-kata je. Itu semua hanyalah kata-kata. Okay, itu semua hanyalah mainan. Sebab itu tuan-tuan, yang penting hashtag Ayuh Gempur, hashtag lawan tetap lawan. Assalamualaikum.